Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujana idza syi'ta sahla. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan AJK Surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di malam ni dapat kita sama-sama bertemu kembali di kuliah maghrib kita di malam ni. Dan syukur dak kita berada dalam majlis ilmu tak sama dak dengan kita berjumpa di luar biasa. Nah, jumpa di pasar malam tak sama kita bertemu dalam majlis ilmu di malam ni. Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di malam ni insya-Allah kita akan tengok buku Minhajul Abidin dan insya-Allah kita cuba tengok buku ni juga tuan-tuan insya-Allah kejap lagi. Kita kata hati dan doa lama juga tak ada kita tak ada sentuh kata hati dan doa baik, malam insya-Allah kita guna dua kitab malam ni insya-Allah. Jadi pertama kita tengok Minhajul Abidin. Kita tengok bab taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Imam Ghazali mengajak kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jadi kita tengok Imam Ghazali berkata dalam buku beliau ni, dia kata taubat adalah wajib ke atas orang-orang yang menjalankan ibadat. Taubat ini wajib di atas orang-orang yang menjalankan ibadat. Mana orang yang menjalankan ibadat pun wajib bertaubat kepada Allah. Bagaimana orang yang tak beribadat? Lagilah perlu pada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itulah mana Imam Ghazali nak ceritakan di sini bahawa orang yang beribadat kepada Allah wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab diwajibkan taubat ada dua perkara. Disuruh kita bertaubat tu kerana dua perkara. Mana wajib dalam tasawuf, bukan fiqh. Mana ditutup supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kerana ada dua perkara disuruh kita bertaubat kepada Allah. Pertama, agar kita taat. Pertama, supaya kita dapat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita dosa banyak, malah kita beribadat kepada Allah. Bila kita dosa banyak, kita buat dosa, malah nak habiskan fardu zuhur 4 rakaat tu pun dah berat. Lepas tu nak buat sunat. Dah. Sebab tu bila kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Ghazali kata kita nak supaya Allah mengampun dosa kita. Bila Allah mengampun dosa kita, jadi ringan. Jadi ringan kita. Kenapa? Ini kerana perbuatan dosa akan menghalang seseorang untuk taat kepada Allah SWT. Kerana perbuatan dosa ni dia menghalang seseorang untuk beribadat kepada Allah SWT. Dia menghalang. Jadi kita malah nak beribadat kepada Allah kerana dosa. Bagaimana? Bayangkan, orang makan rasuah, lepas tu nak pergi solat. Solat macam mana? Ataupun seorang berzina, lepas tu nak pergi solat kepada Allah. Malah tuan-tuan. Solat pun tak rasa kemanisan, solat pun tak rasa manis. Solat kita pun kita tak akan merasa kekhusyukan kita kepada Allah SWT. Sebab itulah kenapa bila kita tengok orang-orang soleh
Dia beribadat, ibadat. Tak berhenti dah. Lepas tu solat sunat. Sebab apa? Kemanisan. Sebab dia tak ada dosa tu kemanisan. Kemanisan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Maka sebab tu solat 2 rakaat. Lepas tu nak solat lagi. Ini yang kita nak. Sebab itulah maksud Imam Ghazali supaya kita taat kepada Allah Ta'ala. Bila kita bertaubat kepada Allah, Allah hilang, Allah dah mengampun dosa. Disitulah keringanan untuk kita beribadat kepada Allah. Ringan. Nak bangun solat tahajud, biasa, tak ada masalah. Kerana tak ada dosa. Allah inilah bahkan boleh menghilangkan pemahaman tauhid sehingga timbul perasaan untuk tidak mahu lagi berkhidmat kepada Allah. Orang banyak dosa ni, dia boleh bawa kepada tak percaya kepada Allah. Tu mana orang yang banyak dosa ni. Kadang-kadang dia boleh kata, tak apalah, muda-muda ni nak enjoy, enjoy dengan orang perempuan. Tua besok kita taubat lah. Masya Allah. Itu tengok kata-kata manis. Sedangkan kita tak tahu bila mati. Dia rasa bila tua tu baru mati. Ramai orang yang mati muda. Dia merasa, tak apa, lambat mati lagi. Nak enjoy dulu. Nak main dulu. Lepas enjoy mati. Tak ada nak taubat kepada Allah SWT. Maka inilah tuan-tuan, orang yang banyak dosa ni, dia boleh cakap manis macam-macam. Macam-macam. Itulah tuan-tuan. Lepas itulah kita sekarang kita nak supaya kita tak nak biar dosa kecil pun duduk lekat pada diri kita. Kita tak nak. Walaupun kecil pun, kecil-kecil tu jadi besar. Lama-lama dah. Kita buat dosa kecil, kita tak bertaubat. Lama-lama dia besar. Akhir jadi seperti gunung besar bila kita tidak bertaubat kepada Allah SWT. Inilah satu perkara yang Imam Ghazali menekan kepada kita. Supaya kita jangan biar ada dosa. Mana kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik. Jika berterusan membuat dosa, kata Imam Ghazali lagi, jika kita membuat dosa berterusan, buat lagi. Buat dosa kecil dah, tak bertaubat. Buat lagi dosa. Hati akan menjadi hitam. Tu Nabi sebut kata, nuktah tersauda. Nuktah jadi titik hitam. Kita tak nampak ini urusan Allah tentang hati kita. Mana Allah, Rasulullah cerita bahawa bila kita buat dosa, titik hitam akan melekat di hati kita. Bila kita tidak bertaubat, dia akan membesar. Dia membesar. Akhir hati kita yang bersinar tu diselubungi. Jadi hitam habis. Diselubungi. Jadi hitam, jadi gelap. Itu payah. Rumah dekat masjid pun tak boleh nak pergi. Tak nampak dah. Allah sayang. Inilah bila diselubungi dengan dosa. Asal hati kita Masya Allah bersih. Dengan sebab kita buat dosa. Hati akan menjadi hitam, gelap dan keras. Gelap dan keras. Hati. Gelap dan keras. Bila kita buat dosa, kita tak bertaubat, hati akan jadi gelap dan keras. Allah. Benarnya kita nak mendekat dengan Allah, kita nak menuju kepada Allah ni mudah ya tuan-tuan. Tak payah. Tak payah ya kita nak menuju kepada Allah. Ni saya beli berapa ringgit ya ni? RM2 ya. Nak menuju kepada Allah. Ni RM2 yang mudah je nak menuju kepada Allah. RM2. Tak ada kena beli telefon mahal dah nak menuju kepada Allah. Tak. Nak mendekat dengan Allah tak. Nak kena pakai kereta meh tak.
Dengan RM2 yang kita boleh dekat dengan Allah, kita berzikir kepada Allah. Surau kita tengok aircon sejuk, selesa dah, selesa. Sejuk ya. Nak mendekat dengan Allah. Dan pula kita pergi, kemudahan kita tengok, kemudahan tu banyak. Nak mendekat dengan Allah dah. Mana nak mendekat dengan Allah? Pergi di masjid, aircon. Nak pergi masjid pula ada kereta. Nak kereta pula. Nak mendekat dengan Allah. Tapi sayang, orang tak nak tuan-tuan, tak nak. Ni berapa peratus ni datang surau ni? Banding penduduk kampung, berapa peratus ya ni? 5% ya ni. Banding penduduk kampung. Orang tak nak mendekat dengan Allah. Tak nak Allah sayang. Nak berzikir, tak nak berzikir. Akhir dia kata, Rabbana zalamna ya Allah, kami zalim diri kami sendiri. Kami ya Allah, bukan Allah, tapi kami yang zalim diri sendiri kami. Kami tak datang di masjid. Kami kemudahan banyak. Keretanya kemudahan banyak, tapi buat benda lain. Tak ada. Rabbana zalamna ya Allah, kami telah zalimkan diri kami ya Allah. Allah. Tuan-tuan, kita tak boleh menyalahkan Allah. Allah bagi kemudahan kita banyak. Orang sakit pun tak. Dia boleh berzikir kepada Allah. Orang sakit ni boleh berzikir kepada Allah. Nak menuju kepada Allah ni tak payah. Tak payah. Senang Tuhan bagi kemudahan. Kita je tak nak. Kita tak nak. Ni lah. Harap-harap. Kita menyedari di dunia ni. Kita tak nak sedar di akhirat besok. Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah. Kami muzalim diri kami. Ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika kamu tidak mengampun dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi hamba-Mu yang rugi ya Allah. Dan nak supaya Allah menyedarkan kita di dunia ni. Tak nak seperti orang kafir menyedar di akhirat besok. Bila dia tengok azab, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kalau macam ni baik aku jadi tanah lah. Nak minta nak jadi tanah, barulah tak terasa kesesalan, kerugian terasa di sana. Kita nak berasa di sini. Kita nak Allah banyak kemudahan Allah bagi. Tapi kita je tak ada usaha nak pergi ke jalan Allah. Tak nak. Inilah tuan-tuan, sebab itulah Imam Ghazali menyebut lagi, malah tidak akan ada kebersihan dan kejernihan serta ikhlas dalam melakukan ibadat. Bila kita banyak dosa, tak jadi ikhlas ibadat kita dengan Allah. Tak jadi ikhlas. Kita buat nak bagi orang tengok, kita buat sesuatu nak bagi orang puji, kita buat sesuatu nak supaya orang menyebut nama baik dan sebagainya. Kita tidak ada ikhlas dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana kita banyak dosa. Kerana dosa kita tidak bertaubat, kita tak jadi, hati kita tak ada kejernihan, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ulama dia kata, ikhlas ni seumpama perkara putih, benda putih terletak di atas kain yang putih. Mana satu benda yang putih duduk di atas kain yang putih. Itulah ikhlas. Mana payah nak dapat keikhlasan. Payah. Kalau benda hitam tu nampak selalu lah. Duduk di atas kain putih, nampak selalu. Benda putih duduk di atas kain yang putih. Allah. Payah nak dapat ikhlas kepada Allah. Apalagi kalau kita banyak dosa kepada Allah, kita akan hati kita tak rasa jernih hati kita. Kita buat sesuatu nak bagi orang puji.
Ini satu kerugian besar. Jika Allah tidak memberikan rahmat, maka hati yang demikian itu akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kecelakaan. Allah. Kalau Allah tak tarik, Allah tak bagi rahmat, duduk dalam kesesatan begitulah. Nah, inilah kerugian. Kadang-kadang seorang yang hati kerah, degil, tak ada rasa nak. Kalau kita, ibarat kata kalau kita orang goreng ikan kering, kita kadang keluar air liur. Allah, nak makan ikan kering, keluar air liur. Orang yang hati kerah ni tak usah sebut syurga dah. Sebut syurga, tak ada. Sebut buah kayu dalam syurga, sebut bidadari cantik, tak ada nak. Tak nampak Allah. Inilah bila hati kerah, degil. Kalau Allah campur, Allah bagi rahmat, Masya Allah, dia sedar, dia kembali kepada penggalan jalan. Tapi kalau Allah tak tolong dia, Allah tak bimbing, Allah biarkan, tak ada apa, habis gitu. Tak. Duduk ngah luar kaki pendek. Kadang-kadang bawa anjing atik seekor, berjalan atas batang. Allah. Kalau Tuhan tak bagi rahmat, dah gitu. Syaitan tak kisah macam ni. Kalau sesak gini, syaitan lepas. Macam lembu kerbau di padang. Syaitan tak kisah. Kalau orang dah sesak macam ni, syaitan biarkan begitu. Allah ruginya duk gitu. Kalau Allah tak bagi hidayah, Allah tak tolong, tarik dengan rahmat Allah, kembali semula, tak? Duk gitu, sesak gitu. Bahkan terjerumus ke dalam kekufuran dan kecelakaan. Allah akhir bawa kepada kecelakaan dan kekufuran. Allah inilah cukup rugi sekali, tuan-tuan. Syaitan, dia takut bila seorang duk rancang besok nak bangun solat tahajud. Malam ni nak bangun solat tahajud. Tu syaitan. Syaitan duk risau. Bila seorang tu malam ni nak pergi dengar kuliah maghrib. Tu syaitan risau. Kalau orang duk sesak gitu, syaitan lepas. Inilah waliyazbillahi min zalik, ya Allah. Inilah kita takut sekali, tuan-tuan. Baik, kata Imam Ghazali lagi, sungguh aneh bagaimana seorang itu akan taat sedangkan hatinya keras. Bagaimana orang nak taat kepada Allah sedangkan hatinya keras? Degilnya hatinya, bagaimana nak taat kepada Allah? Bagaimana dia hendak berkhidmat kepada Allah jika berterusan melakukan maksiat dan sombong? Bagaimana seorang itu nak melakukan ibadat kepada Allah sedangkan dalam hati dia sombong? Nak melakukan ibadat kepada Allah sedangkan dia melakukan maksiat. Bagaimana? Saya pernah dengar, saya cerita dah kat tuan-tuan, saya cerita dah pun tak apalah. Saya cerita sekali lagi. Cerita tentang Hamka. Hamka Indonesia. Kita kenal, tuan-tuan. Di Hamka ni zaman dulu dia pergi di Amerika. Zaman dulu, zaman tak ada kapal terbang. Kapal laut. Lama perjalanan daripada laut. Sampai ke Amerika. Teluk dah Indonesia, Teluk Jawa, Pusir Jawa. Sebulan 2 bulan jugalah boleh sampai di Amerika. Jadi ceritanya satu hari Hamka sampailah di Amerika. Bila sampai di Amerika, menginaplah Hamka ni, masuklah di sebuah hotel di Amerika. Masuk barang dia, waktu malam sampai malam nak menginap di hotel tu, masuk barang. Dan Hamka duduk seorang-seorang dalam bilik hotel. Tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu. Tengah malam ketuk pintu. Ketuk pintu hotel. Hamka buka pintu.
Rupa-rupanya perempuan cantik, dak. Perempuan orang putih, orang Amerika ni. Cantik rupanya, dak muda lagi, rambut kuning, Allah cantik. May I serve you? Dia kata, boleh tak aku nak tolongmu? Nak, aku nak tidur denganmu malam ni, kamu nak suruh apa, aku nak buat segala-gala untukmu. Oh, Hamka terkejut. Oh, I'm sorry. Hamka kata, oh, no, I'm sorry. Jadi Hamka kata, kalau saya tidur dengan perempuan ni, berzina dengan perempuan ni, bagaimana saya besok nak solat subuh dengan Allah? Malunya. Bagaimana besok saya nak berdoa dengan Allah? Malunya. Inilah tuan-tuan, maksud Imam Ghazalinya, supaya kita ni sentiasa bertaubat kepada Allah. Taubat supaya kita tak ada dosa, dan kita beribadat kepada Allah dengan kita tak ada dosa. Itulah ibadat kita jadi manis. Nak ibadat bertambah sebab kemanisan yang kita bertaubat daripada dosa. Dan Imam Ghazali kata juga, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah sedangkan kita sombong. Kita sombong. Kadang-kadang datang kat surau ni pakai kotor besar. Datang tak nak bersalah dengan orang dah. Tak. Berasa sombong hati. Datang kat surau, duduk kat bucu malah nak bersalah dengan orang malah. Merasa diri ni hebat. Bagaimana kita hati hebat datang nak solat dengan Allah? Kita sombong. Bagaimana kita nak solat dengan Allah? Kita sombong. Sombong. Orang tak nak tegur, tak nak tanya khabar. Inilah tuan-tuan, Imam Ghazali tak nak sekali. Dan bagaimana menghadap Allah jika dia selalu berlumuran dengan kekotoran dan najis, dosa. Bagaimana kita nak beribadat kepada Allah kalau kita berlumuran dengan najis, dosa, banyak dosa? Bagaimana kita nak beribadat kepada Allah? Tak mani. Kita buat maksiat, lepas tu kita nak solat, tak mani, tak khusyuk solat kita. Allah, itulah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, jangan lupa, saya pun sama juga tuan-tuan, kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Kita sentiasa bertaubat. Solatlah solat sunat taubat. Nabi bertaubat 100 kali. Sedangkan Nabi, Allah jamin syurga, Allah jamin tak masuk neraka, pun bertaubat 100 kali. Bagaimana kita? Allah tak jamin kita. Allah tak jamin kita lepas dari neraka. Siapa jamin kita boleh masuk syurga? Tak ada siapa jamin. Maka itulah perlu kita bertaubat kepada Allah. Makin kita bertaubat, makin kemanisan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita tengok lagi kitab. Setakat ni dulu kita tengok pula kata hati dan doa. Ada tuan-tuan ingat ke? Lama juga dah sampai kat mana doa kita ni. Muka surat 53. Alhamdulillah. Baik. Memohon kesihatan badan dan pendengaran dan kesihatan badan, pendengaran dan penglihatan. Allah, badan tak sihat kok. Tak ada lah dia. Rasa tak ada menikmat apa kalau badan tak sihat. Tak ada. Duit ada, nak makan burger tak boleh. Sakit. Duit ada, nak makan daging tak boleh. Allah, tak. Masya Allah. Itulah. Jadi kita minta dengan Allah supaya Allah bagi kepada kita kesihatan badan, sihat badan. Kita minta dengan Allah. Allah lah pencipta kita. Allah lah yang dapat memberi kesihatan badan. Dan juga pendengaran, dengar telinga. Dan juga penglihatan, nampak mata. Tengoklah tuan-tuan. Kalau orang tak dengar telinga, Allah, kita tengok kasihan. Tak dengar.
Tak nampak mata, lagilah. Tak ke mana lah tak nampak mata. Kita tengok orang buta berjalan. Tak confident dia berjalan. Takut. Orang buta, buat tukar. Buat tukar. Tak yakin. Kadang-kadang tukar tu, tak yakin. Takut, jatuh lokang ke padang. Alhamdulillah kita tuan-tuan sihat. Mata boleh tengok, nak tengok apa. Telinga boleh dengar apa? Dengar. Allah dengar. Badan pula sihat. Allah. Baik tuan-tuan, kita minta dengan Allah. Kita tengok di kelebihan tuan-tuan. Tengok kelebihan. Apabila kita ingin supaya diri kita ini sentiasa sihat dan sejahtera tanpa diganggu oleh penyakit. Jika kita mohon, jika kita ingin supaya badan kita ini sentiasa sejahtera dan sihat tanpa diganggu oleh penyakit, supaya selamat daripada penyakit termasuk coronavirus. Allahu Akbar, yang sedang kita menghadapi ni kita tengok kes pun makin bertambah 4,000 banyak kita tengok, Masya Allah, bertambah benar sekarang ni Kita tengoklah penghujungnya ke mana pula, bagaimana kalau semua serentak kena corona semua, bagaimana? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Kalau kena, Allah alam serahlah bagaimana, kita tengoklah besok mula PKP dah. Tengok lagi lah bagaimana ceritanya. Ni satu ujian Allah. Waktu hadis Rasulullah SAW menyebut bahawa di akhir zaman ini, Allah akan bagi balak kepada kita. Allah bagi balak kepada kita di akhir zaman ini. Mana balak? Dan bila sebut balak tu pelbagai dan penyakit dan penyakit tu dapat diselamatkan dengan menjaga wuduk. Allahu Akbar. Ini wuduk. Menjaga wuduk. Maknanya kita selalu berwuduk. Allah. Itulah dapat menjaga daripada virus. Ini hadis diriwayat oleh Tabrani. Tabrani menyebut Rasulullah cerita bahawa ubat daripada segala penyakit adalah wuduk. Benda biasa wuduk. Kita ambil wuduk je. Tak nak semayang pun tak apa. Duduklah wuduk. Ambil. Saya pernah tengok seorang tuan guru tuan-tuan. Seorang tuan guru. Allah. Dia jaga sungguh air semayang. Dia ambil air semayang. Dia tak semayang pun, tapi air semayang dia ada. Masya Allah. Bila dia batal wuduk, dia pergi ambil. Dia duduk selalu dengan wuduk. Allah. Tapi sekarang dia dah meninggal. Masya Allah. Dia jaga air semayang. Ini tuan-tuan. Maka ini doa juga yang kita sedang membaca ni adalah bila kita mohon bila kita ingin supaya Allah jauhkan kita daripada penyakit, telinga sentiasa mendengar, telinga sentiasa dengar, Allah. Dan mata sentiasa cerah dan terang, sekalipun usia kita sudah lanjut. Ini Masya Allah. Kadang-kadang kita tengok orang tua je tapi mata cerah. Boleh cucuk jarum dalam, cucuk benang lah jarum tu. Cerahnya mata. Badannya sihat Allah. Ini rezeki Allah bagi. Jadi itulah. Jadi siapa yang nak supaya Allah sejahterakan badan dia, telinga dapat mendengar, mata sentiasa cerah dan terang, sekalipun usia kita sudah lanjut, sekalipun usia dah panjang, masih lagi kita boleh ikhtiar dengan berdoa kepada hadirat Allah dengan setulus hati. Kita berdoa dengan baca doa ni serta penuh berharap bahawa Allah akan memperkenankannya. Kita minta Allah dan kita mengharap Allah terima doa kita. Kita berharap.
Kita yakin tak yakin, Allah terima ke tak ni, kita macam yakin tak yakin. Kita mengharap Allah terima. Dibaca 3 kali pada waktu pagi dan petang. Kita baca 3 kali pagi dan petang. Doanya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allah pendek ya, tak banyak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Maksud doa, ya Allah, kurniakanlah kesihatan pada seluruh anggota badanku. Allah bagilah kesihatan seluruh badan, ya Allah. Dah mintalah. Allah, nikmat sihat ni tak ada dah. Lebih sekali-kala. Kalau kita pergi di hospital Ipoh, tuan-tuan, kita pergi hospital Ipoh. Hospital Ipoh ni kalau tingkat 8 tu sakit buah pinggang, awak sakit buah pinggang. Tingkat 8. 8A, 8B, lelaki perempuan sekali atas. Tengok semua sakit buah pinggang. Allah. Nak ceritanya bahawa Allah mahanya anggota Allah bagi buah pinggang. Buah pinggang ni tempat proses air. Kalau buah pinggang rusak, tak boleh nak proses. Air akan, itulah menyebabkan darah tinggi. Dia tak boleh nak proses air. Menyebabkan jantung. Dan ada lagi satu penyakit, dia panggil SLE. SLE ni penyakit yang menyerang diri. SLE ni, badan kita antibody ni sepatutnya dia menyerang musuh. Dia menyerang musuh. Tapi di kali ni, dia tak kenal musuh. Yang menyerang diri ni panggil SLE. Dia menyerang buah pinggang rusak. Dia menyerang jantung rusak. Dia menyerang paru-paru. Allah, saya tengok Allah itulah, tuan-tuan, Tuhan bagi segala anggota kita ni ada fungsinya tersendiri. Mahanya ada fungsi. Buah pinggang, Allah. Maka sebab itulah sihat. Kalau Allah bagi kita sihat, syukur. Sihat. Minta sihat. Allah. Kita pergi hospital tu, ada kawan tu gelepah. Gelepah macam ni. Ada kawan tu bangun macam ni. Ada kawan tu pula, Allah. Kita tengok, Allah. Syukurnya kita dia rasa. Alhamdulillah. Syukurnya kita. Sekejap-sekejap COVID. Sebelah ni COVID. Untuk COVID-19. Tingkat 8. Sebelah ni COVID. Kejap-kejap, semua tak boleh lalu. Pasang tali, tak boleh lalu. Bawa COVID lalu tu, dia terus sembuh ubat bunuh bakteria, bunuh. Baru boleh lalu. Memang teliti sungguh. Tapi banyak orang mula sakit COVID, banyak. Ya Allah. Itulah, tuan-tuan, syukurlah kita sihat. Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan pada seluruh anggota badanku. Taklah, ya Allah, sihat. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan pada deria pendengaranku. Boleh dengar, boleh. Kalau tak dengar, tak nak menahau. Tak nak menahau, nak tak dengar. Dan ya Allah, kurniakanlah kesihatan pada deria penglihatanku. Ya Allah, bagilah kesihatan pada mata. Mata. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan-Mu, ya Allah. Pada mata Allah. Kita tengok mata. Ada seorang tu, dia kerja hospital Taiping. Tak nampak mata. Nampak
kena pencing dah lah. Sebab tak boleh nak kerja, tak boleh. Nah. Jadi dia pun tulis surat kepada kementerian minta nak pencing. Nah. Tak boleh, tak ada. Itulah pentingnya dari yang mata ni. Nah. Semua ni tanda anggota Allah bagi kepada kita. Allah. Bila kita tak sihat, mana-mana nak habis. Nah. Syukur tuan-tuan. Kita hargailah. Kita akan merasa itulah sebenarnya. Sama mana dari kita dengar elok Allah. Nah. Itulah. Saya teringat waktu saya berada di luar negara dulu. Nah, saya belajar. Tiba-tiba ada seorang kawan saya. Kawan saya ni dia belajar Universiti Al-Quranul Karim, Jamiah Quranul Karim. Tiba-tiba, secara tiba-tiba mata tak nampak. Dia dah pelajar universiti. Nah. Dah nampak semuanya dah. Dia menulis apa. Tiba-tiba tak nampak mata. Allah. Menangisnya dia menangis. Dia kata, oh tak boleh dah nak tengok mak. Dia kata, tak boleh dah nak tengok ayah. Menangis. Pergi merubat rata-rata. Merubat. Orang kata bomoh lah, tiup bomoh. Tak jadi. Ini di Sudan dah, di Sudan. Saya buat di Sudan dulu. Pergi, tiup, tak jadi. Pergi doktor hospital, tak jadi. Tak nampak. Oh, menangis. Hilang mata ni dah. Mata elok, penglihatan tu. Al-basar. Al-basirah tu. Tak nampak. Allah. Dia kata, Allah, ibu, aku tak dapat tengokmu lagi, ibu. Dia bercakap dengan mak dia. Dia kata, Allah, menangis. Mata hilang ni. Tak boleh tengok lagi makanan. Tak boleh tengok lagi. Dia macam nak gila, tuan-tuan. Satu kehilangan, tiba-tiba. Kita dah curah-curah, tiba-tiba gelap. Allah. Lepas pada tu dia reda. Dia reda. Dia kata, ya Allah, aku terima takdirmu. Aku reda. Baiklah kamu bagi aku tak nampak mata. Kalau aku nampak mata, aku mungkin buat maksiat banyak lagi dengan mata aku. Aku boleh tengok benda-benda macam-macam. Baiklah kamu ambil mata aku. Aku tak dapat selamat daripada maksiat. Aku tak buat maksiat. Syukur ya Allah. Dia reda dengan takdir Allah. Lepas tu dia boleh. Dia boleh. Mana boleh hidup seperti biasa. Bahkan gembira, seronok. Dia kata, aku tak buat maksiat dengan mata. Lepas tu dia pun mula belajar Braille. Cara menulis, cara buta dia pakai Braille. Louis Braille yang ciptakan alat. Dia menulis. Menulis pakai itu. Sehingga dia keluar universiti. Allah Akbar. Itulah tuan-tuan. Tinggal kepada nikmat kesihatan Allah beri kepada kita. Syukur tuan-tuan. Allah, kita boleh hidup sihat ni. Baik tuan-tuan, itulah sebenarnya kita supaya kita ingat kepada Allah, jangan lupa kepada Allah. Allah lah yang bagi kesihatan kepada kita. Jadi itulah tuan-tuan sebagai kesimpulan malam ni. Pertama kali Maghazali suruh kita bertaubat kepada Allah SWT. Janganlah kita lupa bertaubat sentiasa. Salat sunat taubat, banyak ucap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan yang kedua, marilah kita sama-sama bacalah doa ni tuan-tuan. Bacalah doa ni banyak-banyak. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, baca 10 kali pagi, baca 10 petang. InsyaAllah Allah terima doa kita. Apalagi kita baca hari Jumaat. Kita baca hari Jumaat. Hari Jumaat Allah menerima doa. Segala doa kita baca. InsyaAllah. Moga-moga badan kita sentiasa sihat dan dapat melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi malam ni setakat ni lah tuan-tuan. Kita akhiri sama-sama, kita baca doa. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-ulum an-nafi'ah
اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.